jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Boleh bangun, tak bangun. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi ajma'in. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabban nas mudhhibal ba's ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alaman illa shifaa'. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimuhu rusyda atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang berbahagia al-fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan seluruh petang kuasa surau, muslimin, muslimat, ibu ayah, tetamu Allah yang dimuliakan, seterusnya seluruh bakal-bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat kurnia Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk mengangkat satu sunnah yang cukup besar, iaitu sunnah talabul ilm, sunnah untuk kita menuntut ilmu bagi menambahkan lagi kualiti dalam ibadah kita, menambahkan lagi semangat dan motivasi tatkala sedang kita berjalan dan merentasi kehidupan duniawi ini, untuk menghidupkan lagi, untuk mencantikkan lagi iman kita. Maka tidak lain tidak bukan, inilah tempat yang patut untuk kita kumpulkan diri bersama-sama. Satu halaqah, satu majlis di waktu yang cukup barakah, masa yang cukup singkat, antara maghrib hingga isyak. Waktu ini waktu manusia tengah sibuk di luar sana, sama ada mungkin dengan urusan kerja, dengan pelbagai perkara. Semoga semuanya dapat beramal. Ada juga yang sibuk di hadapan televisyen,
tontonan hiburan yang pelbagai yang menyebabkan terlekat lama di hadapan televisyen. Jadi masa yang singkat ini penuh barakah, kita hadirkan diri untuk sama-sama mewujudkan kebaikan dalam diri kita dan juga meletakkan satu takdir yang baik supaya Allah Ta'ala menempatkan kita esok di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi Allah, pada malam ini kita akan sama-sama berkongsi serba sedikit daripada tajuk yang diberikan kepada kita, iaitu perjalanan menuju negeri abadi. Tuan-tuan, ibu ayah yang dikasihi Allah, alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberikan nafas, diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuaca pun hujan, kalau malam semalam daripada malam sampai ke pagi. Jalan pun basah. Kesian dekat abang-abang kita yang bawa motor nak pergi ke kerja. Nak bawa kereta akan tempuh dua benda pula. Jam satu dan juga mungkin tak biasa keadaan kesesakan tu menyebabkan lambat nak sampai ke lokasi, ke tempat pekerjaan. Balik tadi pun saya tengok on the way nak ke sini ramai orang yang naik motor yang terpaksa bersidai di tepi-tepi jalan, di bawah-bawah, di bawah jambatan, di stesen minyak. Inilah perjuangan manusia dalam mencari rezeki di atas muka bumi ini. Jadi apapun kita ucap syukur, kita masih lagi diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun statistik hari ini tak berapa cantik, sangat menakutkan. Ura-ura nak ditutup kembali ni dah nampak dah. Jadi harap-harap tidaklah. Tetapi kalau itu yang terbaik, apa yang kita nak katakan lagi? Sebab kalau kita sendiri pun mungkin ada tersilap ataupun tidak mengikut SOP yang ditetapkan, itu yang paling kita takutkan. Moga-moga Allah Ta'ala menghapuskan segeralah penularan COVID ini dan juga memberi satu penekanan kepada kita agar kita mampu untuk mematuhi peraturan yang disediakan. Apapun itu perkara yang akan datang, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikhtiar sungguh-sungguhlah. Semoga apa sahaja yang boleh kita lakukan agar kehidupan norma biasa ataupun norma baharu ni kita dapat jalankan seperti biasa. Tak larat dah tutup masjid, tutup surau ni. Kan bergaduh lagi dengan orang kampung. Orang Putrajaya ni tak apa, saya duduk mantin kampung dalam tu. Bila tutup aja masjid, tutup surau, adalah 2-3 orang mengamuk. Ini tu imam ni, kepala Yahudi ni pergi tutup masjid surau. Pergi tutup buat apa? Kita kena laksana ibadat. Dan bila dah buka masjid surau balik, yang kata Yahudi tu lagi Yahudi. Tak datang dia ke masjid. Tu yang kita risau tu. Sebab itu kita tak nak begitu. Semoga dapat dibuka kembali, dapat kita mengimarahkan, dapatlah kita suburkan majlis ilmu yang dah 3 bulan hari tu tertutup. Kita pun bosan duduk rumah tak tahu nak buat apa. Jadi sebab itu moga-moga insya-Allah Allah Ta'ala beri satu keajaiban kepada kita agar penularan ini dapat dikawal dan juga dapat dihapuskan segera insya-Allah. Tuan-tuan, bercakap tentang perjalanan menuju negeri abadi. Itulah kehidupan kita hari ini ataupun satu perbincangan muhasabah yang hari ini untuk sama-sama kita bicarakan. Bagaimana kita takkan terlepas daripada kematian. Dan di akhir zaman ini memang ada satu perkara yang memang tak boleh kita lari, iaitu mufaja'atul maut. Ini yang kita takutkan. Yang Nabi sebut memang akan berlaku pada akhir zaman dan kerap berlaku. Apa dia mufaja'atul maut? Mati dalam keadaan mengejut. Mati dalam keadaan mengejut ni, nak tak nak memang kena ada persediaan yang rapi. Berbanding dengan orang yang dah sakit ataupun orang yang dah diberitahu tarikh nak meninggal dunia. Akhir zaman ni mufaja'atul maut. Ramai sangat yang berdepan dengan suasana mati mengejut. Semalam baru berjumpa, baru ngeteh, baru bala WhatsApp pagi tadi. Alih-alih maghrib dapat berita tumbang, pengsan, tak macam mana meninggal dunia. Hari ni kita tengok orang bersukan, balik bersukan, tengah bersukan, meninggal dunia. Allahu Akbar. Tak ada satu jaminan sehat badan boleh lama hidup. Tak boleh
Tak ada jaminan yang kata, macam-macam lah apa yang kita bincangkan, susah nak kata akhir zaman ni. Sebab Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, begitulah ajalnya ataupun masa yang tiba itu datang dalam keadaan tiba-tiba. Sangat mengejutkan kita. Sebab itu persediaan kita ini kena betul-betul mantap. Bagaimana kalau kita berdepan dengan satu peperiksaan, exam. Kalau yang ada pengalaman di universiti ataupun dah bekerja, tiba-tiba bos kata esok ada hari temu duga untuk naik jawatan. Ni persediaan tak ada lagi. Kelang kabut kita. Tak dapat nak naik jawatan. Kalau periksa sebagai seorang pelajar, memang gagal. Jadi sebab itu kita kena ada persediaan yang sungguh-sungguh. Apa persediaan yang boleh sama-sama kita buat supaya kita ini boleh menghidupkan satu semangat dan juga satu persediaan yang mantap agar kehidupan kita nanti mendapat barakah dan masuknya kita nanti di hari akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada kita ni akan meninggal dunia. Manusia ni akan meninggal sehinggalah tiba hari kiamat, semua manusia akan meninggal. Jadi menanti masa kita beratur ni, tengah tunggu giliran. Sama ada kita dapat giliran awal, pertengahan, giliran yang akhir, wallahu alam. Tapi kita tengah menunggu giliran. Mana turn kita ni akan dipanggil nama dan masuklah kita ke darul akhirah. Jadi ini persediaan yang kena sungguh-sungguh. Sebab itu tak boleh kita nak takut mati dah akhir zaman ni. Kena ada persediaan. Kalau nak takut mati tu, kita takut macam mana nak berdepan di alam akhirat. Yaumul akhir. Hari yang dah tak ada hari dah akan datang. Kalau hari ni Khamis, esok Jumaat, lepas Jumaat ada Sabtu. Tapi yaumul akhir, hari yang terakhir. Dah tak ada hari dah lepas tu. Panjang mana? Tak tahu. Hari yang cukup panjang. Jadi sebab itu kita kena ada persediaan. Dan apa persediaan-persediaan yang Nabi SAW minta untuk kita sama-sama buat agar kita boleh melangkah masuk ke negeri abadi yang bahagia. Bukan negeri abadi yang sengsara. Negeri abadi yang bahagia itu adalah syurga yang tertinggi. Apa yang Nabi sebut? Saya ambil satu hadis yang dikongsikan oleh Abdullah ibn Salam ketika mana Nabi SAW sampai sahaja di kota Yathrib ketika itu dalam peristiwa hijrah, maka Nabi memberikan beberapa pesanan. Ini kita boleh jadikan sebagai ulang kaji ataupun sebagai panduan. Macam mana kita akhirnya nak memastikan kita ini sebagai insan yang akan mendapat tempat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul orang kata, ustaz, kenapa kita nak masuk syurga? Orang kata dalam syurga ni ada air yang mengalir, dalam syurga ada bidadari, dalam syurga ada istana besar, dalam syurga nak makan apa dapat, dalam syurga nak minta apa dapat. Para ulama sebut, kenapa nak masuk syurga? Aku nak masuk syurga sebab dalam syurga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk satu tempat yang dalam tempat itu ada Rasulullah. Seronok tak? Seronok. Hatta kita masuk dalam kawasan Masjid Nabawi, dalam tu ada maqam Nabi, kita dah rasa tak senang duduk dah. Seronok lain macam. Duduk rasa dah lama dalam raubah tu, dah siap kena halau. Tapi rasa sekejap sangat. Itulah momen apabila kita dapat duduk bersama dengan Rasulullah. Apatah lagi esok kita duduk dalam syurga. Dalam syurga tu satu istana, satu kerajaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang beriman. Di dalam rumah tersebut adanya Rasulullah. Kita berjalan dengan Rasulullah. Kalau kita makan dalam syurga, dijamu bersama dengan Rasulullah. Kalau kita nak apa-apa, kita dapat nikmati bersama Rasulullah. Ini nikmat yang terbesar. Sedangkan nikmat-nikmat lain itu juga satu nikmat yang besar, yang terutama. Tetapi nikmat yang paling agung apabila kita dapat bersama dengan Rasulullah dalam syurga Allah. Ini penting. Lepas tu kita beramal, mencari redha Allah, nak masuk syurga sebab dalam syurga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak masuk bulan Maulid ni seronok. Kan? Dia kalau masuk aja bulan Maulid, memang kita rasa feel yang berbeza. Kalau di negara Arab tu, masuk saja Ramadan, masuk saja Zulhijjah, masuk saja Rabiul Awal, dia punya sambutan gila-gila kita kata. Dia punya banner dia kalah kita ni tengah buat pilihan raya. Kita masih pilihan raya ni banyak banner-banner ni kan. Bendera-bendera. Tapi kalau musim-musim yang saya sebutkan tadi, Ramadan, mak kau hitam. Terbalik. Mak siapa pula yang hitam? Apa tadi? Ramadan, kemudian apa? Rabiul Awal, Zulhijjah. Kalau masuk aja bulan-bulan besar utama macam ni, dia pasang banner tengah jalan, dia pasang fanus. Fanus ni pasang apa? Lampu pelita.
Tapi tak adalah pakai api, pakai minyak tanah, dia pakai apa ni, elektrik. Penuh ni. Sambutan dia memang seronok sangat. Lebih-lebih lagi nak menyambut Rabiul Awal. Nak menyambut hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul kita kena seronok ni. Nak menyambut hari yang utama, hari keagungan Nabi SAW. Terima kasih. Baik, kita nak cerita apa yang Nabi SAW pesan kepada kita. Yang pertama kata Nabi, anna Nabi SAW qala ayyuhan nas afshus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Lepas tu kita bertemu antara kita yang hidup ni, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, mendoakan orang. Sebab itu, agama Islam ni mengajarkan kita dua benda. Kita mendoakan orang, dan doa yang kita bagi tu pula doa kesejahteraan. Doa bagi orang tu selamat. Kita tak tahu orang tu baik dengan kita ke tidak. Kita tak tahu orang tu nak bunuh kita ke tidak. Tetapi agama kita ajar untuk kita bagi salam kepada dia. Itu yang hidup, apatah lagi kalau kita lalu di tanah perkuburan sekalipun, maka kita disunatkan untuk memberi salam. Sebab tu kata Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ni ulama agung. Sebab tu kalau saya boleh cerita sikit, Sufyan Ats-Tsauri ni daripada perkataan lembu jantan. Sufyan Tsauri, perkataan Tsauri tu maksudnya lembu jantan. Sufyan si lembu jantan. Apa pasal letak lembu jantan pula? Satu hari dia masuk dalam masjid, tiba-tiba terlangkah masuk masjid guna kaki kiri. Tak sedar ni. Bukan saja-saja tak sedar. Masuk guna kaki kiri, tiba-tiba dia terperanjat, dia keluarkan kaki dia. Dia kata, bodohnya lah aku ni, macam lembu. Macam lembu jantan begitu. Jadi dia letakkan di hujung nama dia Ats-Tsaur ataupun Ats-Tsauri. Sufyan si lembu jantan. Nak menunjukkan betapa menyesalnya dia terbuat kesilapan dalam keadaan tak sengaja itu, menyebabkan dia letak satu jenama di hujung namanya. Sufyan Tsauri ni bukan ulama biasa-biasa, ulama agung. Semua orang kenal, satu dunia kenal. Sufyan Ats-Tsauri ni dia ada buat 10 nasihat. Antara nasihat yang ditulis antara dalam kitab Jauharatul Lu'lu'iyah, syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam tu Imam Sufyan Ats-Tsauri ada letak 10 nasihat. Dia kata min asbabil jafa'il qalbun. 10 sebab hati boleh jadi keras. Yang pertama, al-mar'un yad'u ila nafsihi wala yad'u ila walidayhi wala li ummatil muslimin. Satu orang lelaki yang berdoa kepada Allah, tetapi dia tidak berdoa untuk ibu ayahnya, juga dia tidak berdoa untuk keseluruhan umat Islam mukminin dan mukminat. Ini tanda orang hati keras, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu kalau kita ni doa untuk kita aja, nak minta kebaikan kita aja, nak dapat rezeki kita aja, nak minta selamat COVID kita aja, nak kaya kita aja, nak anak cerdik anak kita aja, nak isteri cantik isteri kita aja. Ini jenis orang hati yang keras, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sebab itu kita diajar untuk doakan umat Islam. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam tu doa. Yang kedua, diajarkan oleh ulama, amalkan dua doa ni. Allahumma ghafir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata hafal dua doa ni, amal sungguh-sungguh. Maksudnya, ya Allah ampunkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah rahmatilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah doa yang Nabi baca. Maka ini juga doa yang kita amalkan supaya keberkatan umat Muhammad yang baik itu berada di sekeliling kita, berada di surau ini, berada di Putrajaya, berada di dalam Malaysia. Umat Muhammad yang terpuji. Kena doa begitu. Barulah hati kita lembut. Orang hati keras ni bahaya. Dia boleh jadi quswah. Keras, bila keras, walaupun dia ni rasa dia ni baik, akhirnya orang nampak dia banyak tak betul. Dia menganggap dia sahaja yang tepat, dia je yang boleh, dia je yang betul. Orang lain semua silap, orang lain semua khilaf, orang lain semua salah. Ni kena jaga-jaga ni. Orang hati keras ni begitu.
Baik, yang kedua kata Sufyan Ats-Tsauri, nak cerita pasal doa ni bagi salam. Seorang lelaki al-mar'un ar-rajulun yamurru 'ala al-maqabir wa lam yad'u wa la yusallim 'ala ahli. Satu orang lelaki yang jalan di tanah perkuburan tetapi tidak memberi salam dan tidak mendoakan ahli kubur tersebut. Bukan kata nak kena bagi salam dekat orang yang hidup aja. Orang yang dah mati pun kalau kita lalu kubur tak bagi salam, hati kita keras. Tu kena jaga-jaga tu. Kita ni on the way pergi balik kerja ada nampak kubur sini. Jauh tak? Ada? Tak nampak sangat ke? Ada satu kubur. Nampak erat kan? Macam saya ni keluar daripada rumah ni kat Pekan Merana tu ada satu kubur. Pergi balik itu juga yang lalu. Pergi pagi balik malam. Kalau balik malam ada roadblock kat situ saya tak berhenti, saya langgar je. Takut apa? Takut hantu buat roadblock. Kan? Tapi tak adalah kot. Main-main aja tuan-tuan. Jangan benar-benar pula mikirnya kan. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Ni ahli kubur. Kena bagi salam. Kalau tuan-tuan bagi salam, agak-agak orang yang dalam kubur tu menyaut tak? Pernah tak tuan-tuan bagi salam atau kawan-kawan tuan-tuan lah bagi salam kat ahli kubur, kat tanah perkuburan. Tiba-tiba ahli kubur tu menjawab, "Waalaikumsalam Daud." Katanya. Ada tak? Tak pernah lagi lah kot. Tapi ada satu kisah. Ni wali Allah ni. Kita wali nikah ajalah. Wali Allah punya cerita. Namanya Sultanul Hanafi. Pergi kat Mesir. Mesir ni ada satu masjid. Nama masjid tu Masjid Sultan Hanafi. Ni bukan Imam Hanafi ni. Imam Hanafi lah Imam Mazhab. Ni Sultanul Hanafi. Ni simpan cerita ni betul-betul. Esok dapat pergi travel keluar, pergi Mesir. Pergi cari makam-makam ulama' ni. Jangan pergi tengok piramid aja. Buat bergambar macam ni, buat bergambar macam ni. Tak guna. Tu tempat Fir'aun. Kan? Kau tu dah nama Firdaus, pergi pula tempat Fir'aun. Jangan. Pergi makam-makam ni. Saya kalau orang datang ke Mesir, saya bawa pergi makam. Ada 120 makam. Itu banyak sangat. Saya bawa 20 makam aja. Cukup 5 makam. Dah tension dah makcik tu. Kubur aja. Ingat pergi Mesir ni, pergilah tempat-tempat seronok sikit. Kan? Dapatlah makan kurma yang seronok ke apa. Dapatlah pergi tengok emas-emas Fir'aun ke tak, kita bawa pergi tengok kubur. Tapi ni kubur para awliya, ada karamah masing-masing. Sultanul Hanafi, kenapa digelar sultan? Sebab dia ni kalau cakap dengan pemerintah yang cakap, orang akan dekat dengan dia. Orang akan terpengaruh nak dengar yang dia cakap tu. Lagi aura dia tu lagi meletup-letup. Kalau pemerintah yang cakap, orang tak berapa nak dengar. Sehingga dia gelarkan sebagai dia ini Sultanul Hanafi. Sultanul Hanafi ni ada cerita. Sebelum saya cerita pasal kubur ni, Sultanul Hanafi ada satu kisah. Dia balik daripada Mekah. Bawa air Zam-Zam 2 botol. Macam kita lah balik Mekah bawa air Zam-Zam 2 botol. Satu botol tu dia dah guna untuk kegunaan dia daripada Mekah nak balik Mesir. Satu botol lagi dia simpan untuk ahli keluarga dia. Sultan Hanafi ni, wali Allah cukup hebat. Dia ni jenis yang tak pernah kata tidak kalau orang minta dekat dia. Orang datang jumpa dia, dia kaut je kat poket dia, keluarlah macam-macam. Keluarlah, tak ada pun mesti ada juga. Orang susah minta kat dia, dia masuk tangan kat poket, keluar, dapatlah apa yang orang susah tu nak roti, keluar roti. Nak duit, dapatlah duit sikit. Mesti ada punya. Satu hari dia balik daripada Mekah, ada satu botol aja nak sampai kat rumah, ada seorang lelaki, anak, seorang budak. Minta kat Sultan Hanafi, dia kata, wahai ulama, ya syekhuna, wahai guru kami nak sangat minum air Zam-Zam, teringin sangat, kami tak pernah pergi Mekah nak dapat minum air Zam-Zam ni, boleh tak bagi kami ni? Kata Sultanul Hanafi, dia ni jenis orang yang tak boleh kata tidak, memang dia akan bagi. Akhirnya Sultan Hanafi pun bagilah air Zam-Zam ni tadi kepada budak ni tadi. Balik rumah, anak dengan isteri tanya, abang pergi Mekah takkan tak ada Zam-Zam? Kita baru balik Mekah, contoh balik umrah. Ahli keluarga mesti tanya, takkan tak ada jubah sepasang ke 2 pasang ke? Tasbih takkan tak ada. Kan? Dulu orang balik buat tasbih, bawa jubah, sekarang tak. Saya tengok atuk-atuk, nenek-nenek kalau pergi Mekah, dia beli Atroman yang dekat Bukit Uhud tu. Deguk. Pandai Arab ni. Dia touchingkan atuk nenek dia. Teringat cucu kan.
Tuan-tuan ada pengalaman? Tuan-tuan tak begitulah, alhamdulillah, wali Allah semuanya. Tuan-tuan rahmati Allah, akhirnya Sultan Al-Hanafi ni pergi ke masjid. Tak cakap apa dengan anak isteri sebab dia pun jenis tak kata tidak. Tak ada kata ayah tadi dah bagi orang minta maaf, tak ada lah itu je. Tak ada, dia bukan jenis macam tu. Dia senyap, dia pergi masjid sebelah rumah dia. Akhirnya dia semayang 2 rakaat. Dia doa pada Allah, ya Allah, aku tak nak dapat malu dengan anak isteri aku, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah. Mana aku nak cari air zam-zam ni, ya Allah. Aku nak bagi anak isteri aku teringin nak dapat aku pergi Mekah ni bawa untuk dia, ya Allah. Mengadu sungguh-sungguh pada Allah. Semayang dekat mana? Kat mihrab. Tiba-tiba Allah Ta'ala pancarkan satu air di hadapan mimbar dalam masjid tersebut. Tuan-tuan pergilah kat Mesir. Anak-anak tuan-tuan yang pergi Mesir, tanya dia pergi Masjid Sultan Hanafi. Singkap bawah tika sampai sekarang telaga itu masih kekal. Telaga itu dinamakan sebagai Telaga Sultan Hanafi. Boleh pergi sana. Boleh ambil air dia pula. Telaga tu tak pernah kering sampai sekarang. Panas macam mana pun Mesir, air telaga tu boleh diminum sampai hari ini. Lepas tu kita pergi Mesir esok, cari Masjid Sultan Hanafi. Jadi Sultan Hanafi ni ceritanya apa yang saya nak cerita ni lain. Bagi salam ni, cerita pasal bagi salam. Sultan Hanafi kalau dia lalu kubur, dia bagi salam. Assalamualaikum ya ahli diyar wa antum sabiqun wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Itu doa yang kita selalu baca kan? Wahai salam dan sejahtera kepada ahli kubur, kamu dah pergi dulu, kami insya-Allah akan mengiringi kamu. Ahli kubur jawab, waalaikumsalam ya wali Allah. Ni hebat ni. Kita kalau ada kat situ, kalau naik motor, mau wili motor kita. Tok Bilal tak Tok Bilal, serban tak serban. Terbang serban. Kalau ahli kubur dah jawab macam tu, terkejut kita. Kan prisin 11 ke prisin 20 ke, terkejut kita. Jadi begitulah. Pernah dijawab. Wali Allah. Betul kalau dulu para ulama sebut. Kalau wali Allah, hatta para sahabat. Kalau lalu tanah perkuburan. Dalam kubur tersebut, orang tengah kena azab. Berhenti malaikat daripada mengazab ahli kubur tersebut. Dek keberkatan wali Allah dan para sahabat yang lalu. Di hadapan kubur-kubur tersebut. Ini kena jaga-jaga. Sebab itu seronok. Kalau tempat kita ni ada orang soleh meninggal. Di Masjid Seri Senayan, 100 juta lah masjid tersebut. Tan Sri Rashid Hussein, RHB je. Dia dalam masjid 100 juta tu ada satu tempat, satu lahat disediakan. Untuk siapa? Untuk diri dia. Allahu Akbar, ni orang hebat, orang kaya sungguh. Orang kenal akhirat sungguh. Orang dekat dengan kematian sungguh. Zikrul maut, orang cerdik. Payah nak cari orang kaya macam ni. Kan? Kita pun kat rumah kita, kat kampung kita, ada tak satu lahat untuk kita? Tak mahu kita. Kan? Takut kita kan? Jadi begitulah. Yang pertama, ucapkan salam. Bagi salam kepada orang lain. Ini penting. Betul kita sebutkan tadi, antara sebab-sebab hati keras tu dua, ada 8 lagi. Tu 8 esok jemput akan datang lah. Tak boleh bagi semua, kan dah tak jemput pula. Kebetulan SOP ni tak boleh lama-lama, lagi berapa minit? 7 minit lagi dan 8.17 dah stop. Saya ni ikut arahan. Kata sekejap aja lah. Tak boleh lama-lama. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang kedua kata Nabi, wa at'imut ta'am, bagi makan pada orang. Ini penting, sedekah. Surau masjid bila dah boleh buka balik, masalahnya sekarang nak kumpul duit tabung yang susah. Kalau masjid Jumaat tu senang lah. Kalau surau-surau biasa nak survive ni susah. Orang datang pun tak berapa ramai. Mungkin orang tak datang ni bukan sebab tak nak datang. Macam-macam lah hal mereka ni. Tapi tak apalah. Nak dapat sumbangan tu susah. Jadi kita ni mulakan dengan sedekah masjid surau kita. Dalam masa yang sama, kejiranan kita kena bagi makan. Ni sunnah besar. Man at'aman nas at'amallahu yawmal qiyamah. Siapa yang bagi makan orang dekat dunia, Allah Ta'ala bagi dia makan hari akhirat. Bagi minum pada manusia di dunia, Allah Ta'ala bagi minum pada dia hari akhirat. Sebab itu orang-orang Arab, kalau di Mesir, saya cerita sikit lah masa Mesir. Itu yang saya nampak depan mata saya. Sebelum mati, dia akan minta anak dia untuk sediakan satu tong air. Letaklah kat tengah-tengah jalan yang orang ramai mana-mana. Memang kat pasar-pasar ke letak cawan kat situ. Tuangkan air. Supaya apa? Pahala tong air tadi ni yang boleh mengisi air, dan kemudian air tersebut bukan sekadar diminum, bahkan menjadi penyejuk badan waktu musim panas. Dia dapat pahala dalam kubur. Itu ni macam-macam lah. Orang jual kowenya, kukurnya, macam-macam nama dah ada.
Ui, mudah sangat buat pahala. Boleh bayar bulan-bulan. Tolak debit saja. Allahu Akbar. Sunnah kita bagi makan. Bagi makan ni pula, kita bagi makan antara dalam ahli keluarga kita. Itu yang paling utama juga. Mula-mula sekali. Sebelum kita melihat kepada orang lain, dalam ahli keluarga kita. Bawa makanan yang baik. Bawa makanan yang barakah, yang halal. Kena jaga-jaga ni makanan yang syubhah ni. Sebab makanan yang syubhah, makanan yang ala-ala haram ni yang menyebabkan kadang-kadang anak kita ni susah nak dengar cakap. Disebut kullul lahmin nabata min haram fannari aula bih. Fannaru aula bih. Maka setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka nerakalah layak baginya. Yang jaga-jaga ni. Jangan ada benda viral, benda trending aja berebut kita pergi. Tak cek dulu halal haram. Tak cek dulu syubhah ke tak syubhah. Kena jaga-jaga. Bawa makan ni pula kita amalkan sunnah yang Nabi SAW ajarkan. Antaranya makan bersama dengan ahli keluarga. Itu nak cipta keberkatan. Hari ni, walaupun lepas PKP, masuk PKP, lepas PKP, yang paling teruk berlaku masalah sosial dalam masyarakat ni apa dia? Masalah keretakan rumah tangga. Penceraian tak habis-habis berlaku. Oh, ini yang kita takut ni kan. Sebab itu tuan-tuan kena pelihara ahli keluarga, hidupkan kasih sayang dalam keluarga. Kalau keluarga elok, insya-Allah masyarakat jadi elok. Tapi kalau daripada rumah mula-mula kita dah tak jujur, ada curang, tak setia, hidupkan benda-benda yang tak baik, akhirnya kat luar juga masyarakat akan jadi rosak dengan perkara negatif tersebut. Dah tu bawa makan ikut sunnah Nabi, makan bertalam, suap menyuap. Kan? Ini kadang-kadang benda orang dah ulang banyak kali. Kita saja-saja sebut. Suap menyuap antara kita. Ini nikmat yang paling besar. Yang boleh sama-sama kita amalkan. Tuan-tuan rahmati Allah, bagi makan pada orang. Buatlah macam-macam program apa pun supaya kita boleh bagi makan pada orang. Yang ketiga, wasallu silatul arham. Wasilu silatul arham. Wasilu silatul arham. Tautkan hubungan silaturrahim. Ini kena penting tuan-tuan. Hubungan silaturahim kena jaga sungguh. Jangan berpecah belah. Kerana warna, kerana lambang, bergaduh kita sama kita. Jangan. Nak bergaduh kat luar letak apa tuan-tuan. Dalam masjid, dalam surau, tempat kita sujud kepada Tuhan yang satu, kiblat kita satu. Tak ada orang masuk dalam surau bawa masjid, bawa selipar masing-masing. Semua letak kat luar. Maksudnya apa yang kita bawa tu letak kat luar kejap. Supaya dalam masjid, dalam surau, kita dekatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa pemikiran dia, selagi mana berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita bawa dia sama-sama menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkan silaturahim. Jangan pecah belah, jangan bergaduh, jangan ada hasad dengki, jangan ada cemburu antara kita. Ini yang menyebabkan boleh masyarakat rosak. Ini perjalanan nak menuju Allah, kena jaga silaturahim. Kalau kita jadi orang yang memutus silaturahim, tidak akan masuk syurga. Ini takut. Kadang-kadang nak mutus silaturahim ni, jeling sikit aja. Paling sikit aja muka, dah putus silaturahim. Boleh jadi? Itu kena jaga-jaga. Jaga silaturahim sungguh-sungguh. Yang paling utama antara kita dengan adik-beradik. Itu utama tu. Bergaduh macam mana pun kita, susah macam mana pun adik-beradik kita, itulah adik-beradik yang kita akan kekal sampai bila-bila. Takkanlah hilang sampai bila-bila. Yang terakhir, tuan-tuan rahmati Allah, wasallu bil-laili wan-nasu niyam. Semayang pada waktu malam ketika mana orang sedang tidur. Maksudnya banyakkan qiyamul lail. Ini akhir zaman ni tuan-tuan, kita dah tak ada masa dah untuk kita relax. Tidur kita tak tenang sebenarnya. Bukan tidur tak tenang ni sebab apa? Sebab panas, sebab aircon tak pasang, sebab kawan kat sebelah yang tidur dengan kita berdengkur. Bukan. Tapi tidur tak tenang kalau kita tak semayang malam. Bangun tu kena rasa tak tenang. Sebab nak ngumpulkan satu amalan yang boleh menyebabkan mati kita senang. Apa dia? Qiyamul lail. Nak mati senang, nak dapat kematian yang soft, lembut, kata ulama, semayang malam. Paling kurang tuan-tuan, 5.40 begitu subuh, 5.30 kita bangun 10 minit awal. Ambil semayang kejap 2-3 minit, semayang 2 rakaat. Nak didik awal-awal lah. Kemudian lama-lama bolehlah kita bergerak untuk panjangkan lagi qiyamul lail kita. Kena bangkit tuan-tuan. Ini pesan. Pesan ulama. Kita dah semayang jemaah, kita dah dengar majlis ilmu, kita dah ada kerja baik. Apa lagi kita nak? Semayang malam je lah. Duit dah ada dah.
Gaji dah ada dah. Parking kereta pun dah ada. Ada orang pening kepala parking tak ada. Ni kita parking dah ada dah. Kan? Nak kerja kat pejabat, kedudukan dah ada, semua dah ada. Satu je yang kurang kita ni lah, yang saya cakap, saya lah, semayang malam. Kena bangkit. Orang yang semayang malam ni dua benda. Yang pertama, Allah Ta'ala pelihara kepala dia. Sebab tu 2/3 malam ni, 2/3 malam, waktu graviti bumi menjadi aktif untuk rangsang kepala kita. Dan yang kedua, saya tengok satu video semalam. Orang yang teruk, yang kritikal, COVID. Doktor suruh dia sujud. Letak tangan dia begini, kemudian dia sujud begitu supaya lendiran yang menutup paru-paru yang menyebabkan dia sesak nafas dapat mengalir keluar. Allahu Akbar. Jadi 2/3 malam ni, bukan saya minta tuan-tuan begitu buatnya sujud. Macam yang kita diajarkan sujud biasa tu. Kita sujud sungguh-sungguh. Kita minta pada Allah ada kebaikan pada kesihatan kita. Ni kalau semayang, berlari sudah, maraton sudah, basikal sudah, hiking sudah, futsal sudah. Saya ni bola. Ni semayang kejap lagi kena pakai kerusi baru sebulan buat ACL lutut. Sakit dia tuan-tuan, subhanallah. Siapa yang ada pengalaman operate lutut tu, habis bius tu, saya cakap dengan doktor, ya Allah, doktor sakitnya, doktor bunuhlah saya, doktor punya sakit. Oh, sampai cakap macam tu, sakit sungguh. Lepas tu jagalah lutut elok-elok. Main bola ACL, ni dah boleh dah sikit-sikit. Doktor kata tak payah pakai tongkat dah. Kalau tak, saya pergi ceramah pakai tongkat tuan-tuan. Lagi nampak teruk. Kan? Jadi nak kata Alhamdulillah hari ni bolehlah jalan sikit-sikit. Segala sukan kita dah buat. Satu je exercise yang kita tak buat mungkinlah. Saya sendiri. Yang kita mungkin terlupa semayang malam. Lepas tu kita kena buat tuan-tuan akhir zaman ni. Yang kedua, semayang malam ni mudahkan roh nak keluar daripada tubuh badan. Mati ni sakit kan? Hatta binatang pun kalau mati tengok nazar Allahu Akbar, sakit. Kita lagi manusia. Sakit mati ni sakit fizikal. Yang kedua sakit sebab dosa pun sakit juga. Jadi macam mana nak mudahkan kematian? Solat malam. Ubun-ubun jadi lembut, roh akan keluar cepat daripada tubuh badan. Jadi ini antara sebab-sebab yang Nabi kata, insya-Allah persediaan 4 perkara ni yang dulu asas. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Maka masuklah kamu dalam syurga Allah dengan salam. Allahu Akbar. Jadi ini persediaan kita tuan-tuan. Saya sendiri berkongsi dengan tuan-tuan, kita hidupkan motivasi diri kita agar kita dapat melalui satu jalan yang indah. Hari ini masyarakat kita tuan-tuan pening kepala tuan-tuan kan. Itu kalau orang kenal saya ni bukanlah antara lah, tetapi saya lah saja-saja mainkan isu-isu berkaitan dengan gejala songsang, LGBT-nya, isu-isu berkaitan dengan benda-benda yang tak baik. Sebab tu kita kena sama-sama pastikan masyarakat kita clear daripada benda ni. Tak tahu macam mana ada satu ikon daripada mereka yang songsang ini katanya nak berkahwin pula. Baru lepas tunang bulan lepas. Pening kepala tuan-tuan. Nak kahwin pula. Lepas tu, ni kena pelihara sungguh anak-anak kita. Sekarang ni nak cakap susah. Dulu masa saya mula 2 tahun lepas, kita cakap rahsia je. Sekarang ni tak boleh nak berahsia sebab dalam telefon penuh aplikasi. Aplikasi untuk jadi gay, ada aplikasi dia. Aplikasi untuk jadi lesbian, ada aplikasi dia. Google aja. Aplikasi nak kenal dengan perempuan-perempuan yang daripada asalnya dia adalah lelaki. Maknya ada aplikasi dia. Budak-budak sekolah, cikgu, kawan saya cikgu kat sekolah rampas telefon. Aplikasi ni yang penuh dalam telefon budak-budak sekolah. Oh, kita sekarang ni semua online. Saya pun ngajar kolej, saya pun online juga. Rupanya tuan-tuan budak-budak ni pening nak jaga. Itu yang budak sekarang, anak kita, anak saya paling tua 6 tahun. Agaknya macam mana lah esok zaman dia. Sebab itu saya ni tengah ada orang kenal. Orang boleh tahu, oh itu Piu Amin tu. Contoh lah kan, walaupun Piu ni tak boleh percaya sangat. Jangan percaya sangat tuan-tuan. Piu ke da'i jangan percaya sangat. Duka cita nanti. Kan? Tambah satu imam muda, tak boleh percaya juga. Dah sama, tiga-tiga tak boleh percaya. Lantak lah tu tuan-tuan. Jadi kalau kita buat benda elok, supaya orang dapat dengar apa yang kita cakap. Sementara orang cakap ni, kita cakap ni orang boleh dengar. Sementara kita ni datang ceramah, orang bawa kamera. Sementara boleh masuk TV, esok dah masuk CCTV je tuan-tuan, tak mahu dah. Sementara orang boleh dengar apa kita nak cakap ni, kita enhance, kuatkan sungguh-sungguh. Agar anak-anak kita terpelihara. Itu je kita nak. Bukan nak famous mana pun. Bukan ada anugerah bintang popular ustaz se-Malaysia. Tak ada. Kan? Nak popular famous tahap mana pun. Bukan boleh menang anugerah.
Orang yang followers rendah daripada kita pun boleh menang anugerah. Itu bukan famous kerana bakat dia. Bakat kita bukan menyanyi, bukan berlakon, tidak. Kita gunakan kelebihan kita untuk ajak manusia. Paling kurang kalau tak boleh berubah, dia sedar. Sedar apa yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Maka insya-Allah tuan-tuan, itulah sedikit yang boleh sama-sama saya kongsikan. Saya pun tak boleh lama dimaklumkan oleh AJK Sarawak ada kambing golek, ya ke? Tak pernah datang, pertama kali datang takkan tak ada kambing golek tuan-tuan. Bergolek saya kejap lagi. Gurau lah tuan-tuan. Janganlah pula tiba-tiba ambil telefon sungguh. Minta maaf ya tuan-tuan, gurau aja. Tak apalah, insya-Allah akan datang je kambing golek, boleh? Tak angguk nampaknya tak jugalah tu. Wallahu alam tuan-tuan, minta maaf, gurau-gurau lah kita hari-hari yang indah ini, malam Jumaat. Moga-moga kita dapat banyak kebaikan, dapat banyak keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Esok hari Jumaat, persiapkan diri untuk solat dan persiapkan diri untuk banyakkan bersolawat, persiapkan diri untuk baca surah Kahfi. Itulah persediaan-persediaan kita. Sebagai mukadimah, wallahu alam, sekarang itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Moga-moga jodoh kita tidak terhenti di sini, akan kekal berpanjangan, dan insyaAllah perkenalan kita ini akan berpanjangan sehingga yaumul akhirah. Jumpa saya esok, tak ada dalam syurga, tariklah saya masuk dalam syurga insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.